Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Kerajaan Kanada akan berhenti membeli iklan di Facebook dan Instagram. Perkara itu diumumkan Menteri Warisan Pablo Rodriguez. Langkah itu diambil susulan pertelingkahan antara kerajaan dengan gergasi teknologi itu berhubung Undang-Undang Pampasan Media Baharu. Kedua-dua syarikat tersebut yang mendominasi pengiklanan dalam talian dituduh menghabiskan wang tunai daripada organisasi berita tradisional sambil menyiarkan kandungan mereka secara percuma. Perdana Menteri Justin Trudeau menegaskan kerajaan tidak akan berundur daripada keputusannya dianggarkan kos langganan iklan untuk Facebook dan Instagram mencecah $7.5 juta setahun. Pendakwa Raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC secara berterusan memantau keadaan dan perkembangan Palestin. Ia susulan Israel melakukan operasi besar-besaran di Jenin, Tebing Barat. Pendakwa Raya ICC Karim Khan memaklumkan Tribunal Jenayah Perang telah membuka siasatan rasmi pada 2021 ke atas wilayah Palestin yang diduduki Israel, termasuk jenayah yang dilakukan rejim Zionis. Bagaimanapun, pejabat pendakwa tidak memberikan sebarang ulasan atau maklumat terkini mengenai siasatannya. Kira-kira 18 juta dos vaksin malaria pertama akan dihantar ke 12 negara Afrika menjelang 2025. Ini dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vaksin Mosquirix yang dibangunkan gergasi farmaseutical Britain GSK telah pun diberi kepada lebih 1.7 juta kanak-kanak di 3 negara Afrika, Ghana, Kenya dan Malawi. Ia terbukti selamat dan berkesan sekaligus mengurangkan kadar kes dan kematian. Vaksin pertama dijangka tiba pada suku terakhir tahun ini dan digunakan pada awal 2024. Sementara itu, gergasi bioteknologi yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Moderna, menandatangani memorandum persefahaman bagi menghasilkan ubat mRNA di China. Ia untuk pasaran domestik dan tidak akan dieksport. Pelaburan tersebut dilaporkan bernilai $1 bilion. Menurut Moderna, perjanjian kerjasama itu memberi peluang kepada mereka untuk menyelidik, membangun dan mengeluarkan ubat-ubatan mRNA di China. Sebarang ubat yang dihasilkan bawah perjanjian itu adalah khusus untuk warga negara tembok besar yang menghadapi banyak cabaran kesihatan. Sekurang-kurangnya 27 orang terbunuh di Mexico apabila sebuah bas penumpang terjunam ke dalam gaung. 17 yang lain cedera parah. Kemalangan berlaku di Magdalena Penasco, sebuah bandar yang terletak di kawasan pergunungan. Menurut pihak polis, bas terbabit dalam perjalanan dari Mexico City menuju ke Santiago de Yosondua. Siasatan dijalankan bagi mengenal pasti punca kemalangan. Petunjuk awal menunjukkan kegagalan mekanikal. Di Afrika Selatan, kira-kira 16 orang termasuk kanak-kanak maut dalam insiden kebocoran gas. Bencana berlaku di kawasan setinggan Anglo Timur Johannesburg. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan William Teladi berkata pihaknya menerima panggilan mengenai letupan gas. Namun semasa tiba di lokasi, ia sebenarnya kebocoran gas dari silinder yang mengandungi gas beracun yang digunakan sebagai sebahagian aktiviti perlombongan haram. Beralih ke sukan, tenis Wimbledon, juara bertahan Novak Djokovic muncul pemain ketiga dalam sejarah memenangi 350 perlawanan perseorangan Grand Slam. Rekod berkenaan tercipta selepas bintang nombor 2 dunia itu menewaskan pemain bukan pilihan Jordan Thompson 6-3, 7-6, 7-5 dari Australia pada pusingan kedua. Djokovic 36 tahun menyasarkan gelaran Wimbledon ke-8 untuk menyamai rekod Roger Federer. Dia juga memburu gelaran Grand Slam ke-24 dalam karyanya sekaligus akan menyamai rekod sepanjang zaman Margaret Court. Bekas jurulatih Barcelona dan Sepanyol Luis Enrique dilantik ketua jurulatih baharu PSG. Demikian diumumkan juara Ligue 1 Perancis itu. Pelantikan tersebut bagi menggantikan Christophe Galtier.
Sekian berita disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.